Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia yang diberikan. Hari ini dapat kita bersama berbicara berkenaan dengan kitab Bulughul Maram. Kitab yang asalnya ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Azhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan seorang ulama bermazhab Syafi'i yang hidupnya di Mesir. Mungkin belajar dekat Universiti Al-Azhar, pernah bekerja sebagai qadhi ataupun hakim syariah lah. Hari ini kita nak baca kitab yang diterjemahkan. Kitab beliau asalnya bahasa Arab, diterjemahkan oleh Muhammad Idris Al-Marbawi. Muhammad Idris Al-Marbawi. Marbawi ini maknanya berasal pada merbau, perak. Beliau ni seorang ulama Nusantara yang boleh kata sezaman dengan kita lah, kerana beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Banyak hidup di tanah Arab. Banyak jasa dia dalam Islam. Dan antara kitab besar yang dia tulis ataupun translation yang dia buat ialah Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu kitab hadis juga. Kalau ikutkan hadis Tirmizi, tapi dia terjemahkan dan membuat sedikit syarah huraian mengikut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi hari ini kita baca buku yang diterjemahkan oleh Muhammad Idris Al-Marbawi ke dalam bahasa Melayu. Cuma asalnya Muhammad Idris Al-Marbawi ini dia tulis dengan tulisan Jawi. Dialih bahasa oleh Puan Nuraini Abu, Ustazah Nuraini Abu. Dia yang banyak mengalih bahasa Jawi, tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Banyak buku-buku yang beliau alih bahasa. Mungkin lebih memberi manfaat pada masyarakat hari inilah, yang kebanyakannya tak tahu nak baca Jawi. Lebih-lebih lagi Jawi lama, Jawi yang belum disistematikkan sebagaimana sekarang. Sekarang ni Jawi bersistem, ada sistem lah Jawi Malaysia ni. Walaupun ada sistem, tulisan Jawi tu dah makin tak popular pula. Dulu tak ada sistem tapi popular. Sekarang ni populariti dia menurun tapi ada sistem. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia satu hari jadi popular balik. Wallahu a'lam. Jadi kita mula dengan pada pertemuan lepas kita dah mula baca muqaddimah dan sebagainya.
Hari ini kita cuba tengok bab yang pertama, iaitu Kitabut Taharah. At-Taharah dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, Kitabut Taharah ni maknanya hadza Kitabut Taharah. Ini kitab ataupun buku berkenaan dengan bersuci. At-Taharah makna bersuci. Bersuci dalam fiqh ni dia maksudnya dua. Bersuci daripada najis, atau mungkin boleh kita kata tiga lah. Bersuci daripada najis, iaitu kekotoran yang membatalkan salat dan tawaf. Bersuci daripada kekotoran yang bukan najis. Ada kekotoran yang bukan najis. Dan yang ketiganya, bersuci daripada hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Itu bersuci. Jadi apa benda yang kita nak guna untuk bersuci? Alat yang kita nak guna untuk bersuci. Kalau sekarang ni mungkin bersuci guna angin, vacuum ke, bersuci guna apa, dry cleaning tu guna apa? Dia tembak angin ni kan, tu macam mana? Dry cleaning dia buat macam mana suci? Basuh baju siapa tu? Dia tak guna air kan? Dia tak guna air. Jadi adakah boleh kita bersuci guna macam tu? Atau apa status dia? Tu kita nak, kalau kita belajar fiqh ni, itu yang kita nak bincang. Bersuci. Jadi bersuci ni, alat yang pertama yang kita nak guna ialah air. Jadi hadis-hadis yang kita nak guna ni ialah hadis-hadis berkenaan dengan air lah. Yang mula-mula ni, dia dalam kita belajar kitab Bulughul Maram ni, dia tak bawa pendapat, dia hanya bawa hadis. Daripada hadis tu kita lah faham sendiri. Sebab dia tidak bawa huraian. Kalau kita nak apa nama, nak huraian, kena rujuk kitab-kitab yang lebih besar yang ada huraian. Dan kitab Bulughul Maram ni dia bawa hadis semata. Jadi perempuan faham, tuan-tuan dan perempuan faham apa daripada hadis tu. Okey. Kita baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Maknanya sahabat yang menceritakan hadis ini ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan air laut, berkenaan dengan laut. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ini hadis yang disebut oleh Rasulullahnya ialah huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kalau saya tulis sikitlah, mungkin tuan-tuan boleh benar. Minta maaf ini sabda Rasul. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu huwa makna dia, merujuk kepada laut. Laut suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya, halal bangkainya. Apa yang tuan-tuan faham? Airnya suci dan bangkainya halal.
Apa maksud bangkai? Bangkai itu apa maksud bangkai? Bangkai ini maksudnya binatang yang mati tidak disembelih mengikut syarak. Ataupun mungkin binatang yang memang haram dimakan, disembelih mengikut syarak, tapi macam kita kata harimau. Harimau tu memang haram, binatang buas. Kita tangkap, kita sembelih mengikut syarak. Dia tak jadi halal, dia jadi bangkai juga. Sebab dia binatang yang memang haram dimakan. Jadi binatang yang mati tidak disembelih mengikut syarak, maka dia adalah bangkai. Jadi kalau kita tengok di sini, yang pertamanya Nabi nak gambarkan kepada kita, huwa, iaitu air laut. Laut itu at-tahuru ma'uhu. At-tahur ni, kalau kata para ulama, suci dan menyucikan. Airnya suci dan dia boleh diguna untuk bersuci. Ada juga air yang suci tapi tidak boleh diguna untuk bersuci. Kan? Air kopi. Suci ke tak suci? Air kopi suci. Dia suci tapi tidak menyucikan. Kalau dia tak suci, tak boleh minum. Kan? Jadi dia suci tapi tidak menyucikan. Maknanya air laut ni suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan. Maknanya bolehlah kita nak guna untuk minum, kalau kita mampu minum lah. Tapi tak mampu nak minum masin. Bukan kerana dia tak suci. Walaupun di dalam laut tu ada bangkai. Ada najis. Orang pergi melepas tepi-tepi laut, tepi-tepi pantai kan. Tambah dulu-dulu tandas bergerak je. Tutup belah atas tepi pantai kan. Melepas kat tepi pantai tu. Lepas tu datang ombak bawa dia pergi. Lepas tu dia bangun. Betul dulu-dulu lah kan. Apa yang duduk tepi pantai tahu. Pagi-pagi belum cerah lagi nampak. Berderet kan. Apa nama? Jadi itu walaupun ada najis, dia tetap suci dan menyucikan. Sebab apa? Sebab dia airnya banyak dan sifat air tidak berubah kerana masuk najis tersebut. Tapi kalau najis tersebut masuk, dia berubah warna, bau ataupun rasa. Salah satu berubah, air itu tak boleh guna. Walaupun air banyak, kalau berubah, tak boleh guna. Jadi airnya suci dan menyucikan. Boleh guna untuk memasak, untuk ambil wuduk, untuk basuh pakaian, untuk minum, untuk akad hadas, untuk basuh najis dan sebagainya lah. Itu maksud suci dan menyucikan. Dan yang keduanya halal bangkai. Maknanya binatang-binatang yang hidup dalam laut ni, kalau dia mati sekalipun, kita boleh makan. Itu kalau mengikut sinilah secara umumnya. Jadi di situ kalau mengikut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, apa saja yang dimaksud, yang habitnya di dalam laut ataupun di dalam air, halal dimakan. Walaupun dia dah mati. Tak perlu sembelih. Ikan ke apa ke yang duduk dalam laut, habit dia memang dalam laut. Yang masalah tu kalau dia dalam laut boleh hidup, kat luar boleh hidup, atas darat boleh hidup. Itu memang masalah. Sebab hadisnya berkenaan dengan laut. Dia tak ada pula cerita yang dua alam. Yang dua alam ni kita nak kira dia mana habit dia. Nak kira darat ke nak kira laut. Kalau nak kira laut, dia boleh makan tanpa sembelih. Kalau nak kira darat, nak makan kena sembelih. Sebab yang darat ni tak ada. Jadi itu yang pertama lah berkenaan dengan apa nama, secara umumnya apa yang ada di dalam laut, binatang
ikan ke, sotong ke, ketam ke, udang ke, apa saja, maka dia adalah halal dimakan. Walaupun kita jumpa dia dah mati. Ikan hiu, ikan paus, ikan apa saja, besar, kecil, semua yang dalam laut tu harus dimakan. Harus dimakan. Hatta kalau namanya macam kita kata nama dia anjing, tapi dia tinggal dalam laut, anjing laut, bagi mazhab Maliki boleh makan, sebab dia bukan anjing yang dilarang makan oleh Rasulullah tu. Anjing yang tinggal kat darat ni maksudnya, yang dalam laut tu tak masuk. Jadi kalau dia memang habitnya di dalam laut, halal. Cuma ada hadis yang lain yang mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata yang halal ni sebenarnya ikan, sebab dia ada diterangkan oleh hadis yang lain, kata Abu Hanifah. Nabi kata dalam hadis yang lain, 2 bangkai dan 2 darah yang halal. Darah secara umumnya, darah yang mengalir najis. Darah yang boleh mengalir adalah najis. Tapi ada 2 darah yang halal dimakan, tidak najis lah maksudnya. 2 darah tu ialah hati dan limpa. Dia kan darah, asal dia perah, darah keluar kan. Hati tu darah yang beku, dia jadi macam hati tu. Jadi walaupun dia asalnya darah, tapi boleh makan. 2 bangkai kata Rasulullah yang boleh makan, ikan dan belalang. Kalau yang ke atas darat, belalang. Kalau kita jumpa, kena langgar kat trailer, kat jalan raya, banyak belalang, kutik-kutik, boleh makan lagi. Kalau selera lah. Kalau tak selera tu tak boleh tanya. Ayam pun yang tak selera tak. Orang yang selera dia baik, belalang, kutik makan, goreng ke apa ke. Wallahualam. Tapi sekarang ni jarang tahu orang makan belalang. Payah nak jumpa. Apa dia? Ya ke? Vietnam ni saya tak tahulah. Saya ada makcik sepupu saya, dia buka restoran kat sana. Saya jumpalah dengan anak dia yang jaga. Dia kata kat sana tak ada binatang yang bebas. Kat Vietnam tak ada binatang yang bebas. Burung gagak ke burung apa, habis kebas. Tikus, ular, tak ada binatang yang melintas. Semua makan baiknya. Itu dia kata dekat Vietnam. Hati-hati dia kata. Walaupun kadang-kadang kita pergi tu restoran dia tulis halal, rupanya dia pernah terkena restoran tulis halal. Halal besar. Dia masuk, dia rupa dia pun macam Vietnam dah. 2 pupu saya lah. Masuk, dia minta, dia pun boleh dah cakap Vietnam sikit-sikit, pada duduk sana kan. Minta teh tarik halal ni, restoran halal ni. Minta menu, bawa menu. Ada dengan sup tikus, sup ular, sup macam-macam. Dia kata, kau kata restoran halal. Halal apa ni? Oh, dia kata salah menu. Parah. Tersalah buku menu. Maknanya kalau orang Vietnam datang bagi menu, buku menu lain. Ada orang Malaysia ke apa semua yang datang bagi buku menu lain. Dia kata dia terus keluar, air pun tak minum. Terus keluar tak jadi. Dia kata sana berhati-hati, dia kata. Dekat Vietnam tu, dia yang duduk sana tu cakap tu. Kita pergi sekali-sekali, tak tahu tak apa tuan-tuan. Jangan tanya, makan dia senyap. Tanya kan kena. Tak tanya, tak tahu tak apa. Dia tulis halal, percaya dan yakin, guna tanpa was-was.
Al-hillu maitatuhu. Jadi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, yang halal dalam laut ni ikan sahaja. Yang mana kategori ikan yang ada insang, maka itu ikan itu saja halal. Selain daripada ikan, tak halal. Ikan duyung pun halal lah. Ikan. Sotong tak halal. Udang, ketam, mengikut mazhab Hanafi tak halal. Tapi mari sini dia belasah macam ya, kan? Mamak-mamak ke apa kena. Nampak ada sotong. Kalau ikut dia punya ni tak mana makan. Tengok pun menjerit-jerit. Betul, masa saya dekat Pakistan tu, dia tengok kita pegang, bukan tengok makan, kita pegang ketam, dia menjerit-jerit, geli. Sebab yang tak pernah expose dengan masyarakat luar, kan? Yang mari sini, dia belasah macam je. Bangla-bangla tu, mazhab Hanafi ke tu. Udang ke, sotong ke, semacam. Kalau ikutkan asal mazhab dia orang, tak makan. Yang dia orang boleh makan ikan sahaja. Masa saya di Pakistan dulu, kat pasar dia orang ada jual ketam, udang, sotong, ada. Tapi kalau kita pergi beli, dia tanya, kau agama apa? Sebab orang dia yang mana beragama Islam tak makan. Yang beli tu kebanyakannya Kristian. Sebab bagi dia, semua yang di dalam laut itu yang tidak halal kecuali ikan. Kerana hadis tadilah, hadis yang kedua, Nabi kata 2 benda saja bangkai yang halal, iaitu belalang dan juga ikan. Jadi dia kata hadis itu memberi keterangan kepada hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi bangkai dalam laut tu ialah ikan. Tapi kita mazhab Syafi'i, mazhab Maliki beranggapan Nabi hadis ini adalah hadis yang membuka semua dalam laut. Semua yang dalam laut tu adalah harus dimakan. Wallahu a'lam. Dia kategori ikan. Tapi dengan syarat dia hanya hidup dalam laut saja. Dalam air lah maksudnya. Dia hanya boleh hidup di dalam air. Kalau dia macam buaya, atas darat boleh hidup, dalam air boleh hidup, tak boleh makan. Maknanya jenis 2 alam ni, dia orang kata haram makan. 2 alam. Dia ada orang yang jenis 2 alam. Jangan jadi 2 alam. 2 alam haram makan. Biar 1 alam. Kalau jantan je lah. Perempuan lah. Ini dia pun dialah jantan, dialah perempuan. Dialah betina. Macam mana nak makan? Jenis 2 alam. Wallahu a'lam. Itu lawak je lah. Jadi kalau ikutkan maksud 2 alam tu ialah laut dengan air dan darat. Kalau dia boleh hidup atas darat agak lama, tapi kalau lama-lama dia mati juga, itu pun dikira laut, air lah. Macam ada setengah-setengah ikan yang boleh hidup lama kat atas darat. Ikan puyuh, ikan haruan, setengah-setengah ikan darat kan, boleh hidup lama atas darat. Tapi kalau betul-betul lama, mati kat dia kan. Tapi kalau setengah jam tu kira dia hidup lagi lah. Ikan puyuh tu kan. Tapi bukanlah dia boleh hidup atas darat. Macam ada setengah tu dia hidup dalam air, tapi dia mencari makan atas darat. Maknanya kalau tak ada air berhari-hari pun dia boleh hidup. Macam setengah-setengah ketam nipah, ketam batu. Setengah-setengah orang dia tak nak makan. Sebab apa? Sebab dia kata dia boleh hidup 2 alam. Kalau kita nak kata dia binatang air, dia tak boleh hidup atas darat. Hidup atas darat, mati. Kalau dia binatang darat, nak makan, kena sembelih. Sebab dia binatang darat. Dia mati sendiri jadi bangkai. Bangkai yang tidak harus dimakan. Bukan makna ketam tu tak boleh makan, tapi nak sembelih tak boleh ketam.
Nak sembelih tak boleh. Macam juga katak. Katak ni binatang air ke binatang darat? Katak. Ha? Kalau di binatang air, mati boleh makan, boleh buat sate. Sate katak. Dulu mufti wilayah sekarang ni ada tulis buku. Tak tahulah tuan-tuan ni ingat ke tak, beberapa tahun 2007, 2008 ke gitu. Dia tulis buku bersama dengan Dr. Khairuddin Aman Razali. Sekarang ni jadi MP Kuala Nerus ke apa. Kan? Katak halal. Dia punya pandangan katak halal dimakan. Dia kata apa? Sebab alasan yang dia bagi, dia bawa lah perbincangan para ulama dan sebagainya, ada-ada. Tidak ada dalil yang mengatakan katak itu haram dimakan. Tapi Mufti Perak jawab, dia kata katak ni memang tidak ada dalil yang mengatakan dia haram dimakan. Tapi oleh kerana dia binatang darat, nak makan kena sembelih. Nak sembelih macam mana dia kata katak? Leher pun tak ada. Kalau boleh sembelih, boleh makan. Main ketuk-ketuk tak boleh, jadi bangkai. Kan? Itu masalah dia. Wallahu a'lam. Teringin ke? Ada yang teringin. Apa dia? Tak boleh tanya macam tu. Orang selera macam-macam je. Orang yang orang tak nak yang selera orang macam-macam. Kan nak tanya banyak benda lah. Tapi kadang-kadang yang tak ada tu lah yang nak mahal pun beli juga. Sebab tak ada. Wallahualam. Jadi itu tuan-tuan. Asal hadisnya macam tu. Jadi perbahasan ulama lah yang lain tu. Daripada hadis ni lah semua. Boleh makan, tak boleh makan. Yang kata tak boleh makan tu, itu pun pandangan para ulama. Ijtihad. Kalau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagi dia tak boleh makan lah. Ibnu Hajar yang menulis penyusun kitab ni, dia ada kitab lain syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dekat sana saya pernah baca, bagi dia tak boleh makan. Binatang yang dua alam, dalam air pun dia hidup, atas darat pun dia hidup, dia tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Jadi ada pendapat kata boleh makan, ada pendapat kata tak boleh makan. Jadi dia khilaf. Macam ketam batu, ketam nipah yang boleh hidup kat darat tu, khilaf. Kalau nak dikira rasa tuan-tuan, kita ketam batu, ketam nipah lagi sedap, isi lagi banyak. Nak banding ketam apa nama laut ni, tak ada isi. Kulit je banyak. Yang tu jangan, isi banyak. Tapi bagi orang yang tak nak makan, tak makan. Wallahu a'lam. Bagi setengah tempat, kura-kura dia makan. Dah dikira laut, kan? Air, binatang air. Kura-kura makan. Pernah dekat sebelah selatan Thailand, kura-kura. Orang selatan Thailand, orang Malaysia pergi selatan Thailand, dia buat kenduri. Kat sana biasa kenduri kahwin ni makan laksa. Dia pergi belakang rumah, tengok kulit kura-kura belonggok. Dia kata, buat apa kulit kura-kura ni? Dia kata, ni buat kuah laksa tadi. Buat kuah laksa. Dah pergi makan dah. Kura-kura buat kuah laksa. Macam ada setengah buat kuah laksa dengan belut. Belut. Wallahu a'lam. Jadi itu tuan-tuan. Hadisnya pendek je, tapi daripada situ para ulama bincang panjang lebar dan sebagainya. Lain daripadanya ada khilaf. Tempatnya di dalam kitab fiqh, dan hadis itu jawab atas soal Abdu Abi Zam'ah.
sebenarnya ada seorang sahabat yang nama Abid bin Zam'ah. Dia ni kerja dekat laut, cari ikan. Laut belah mana tak tahu, Saudi, belah Jeddah ke mana. Jadi kerja dia kat laut, cari ikan. Bila dia dah pergi ke laut, bawa bekalan airnya sikit. Cukuplah untuk bekalan makan, minum, masak dan sebagainya. Nak masak dengan air laut kan masin. Jadi dia tanya, macam mana, boleh tak guna air laut itu untuk kita bersuci? Nabi kata boleh, kerana airnya suci dan menyucikan. Walaupun sebenarnya kalau nak dikira, kalau pakai logik lah, saya tak tahulah tuan-tuan, kalau tak ada hadis ni, saya rasa ramai yang berpendapat air laut tak suci. Kalau kira logik lah, rasional akal. Kalau tuan-tuan tanya saya tanpa hadis ni, saya pun akan berpendapat tak suci juga. Siapa sanggup minum air laut? Macam-macam benda ada dalam tu kan. Nak buat kumur pun rasa macam sanggup kumur air laut. Kalau nak ambil wuduk agaknya tak berkumur, pakai ambil wuduk basuh muka yang lain-lain. Nak kumur dengan setengah-setengah tu, macam-macam ada kat dalam laut. Tapi oleh kerana Nabi cakap airnya bersih, maka kita pun terimalah bersih. Jadi bersih ke tak bersih, boleh guna ke tak boleh guna, mesti kena ada dalil sebenarnya. Itu yang nak diceritakan kepada kita. Jadi hadis ni adalah hadis yang sahih. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 orang imam. 4 orang imam ni ialah selain daripada Bukhari dan Muslim lah. Maknanya Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. 4. Itu disebut 4 tu. Akhrajahul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah. Seorang lagi meriwayatkan ialah Ibnu Abi Syaibah. Siapa Abi Syaibah tu? Abi Syaibah tu nama dia ialah Abu Bakar, Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Ibrahim. Abi Syaibah tu nama dia Ibrahim bin Uthman Al-Wasiti Al-Asal Al-Kufi Al-Abbasi. Mana dia berasal daripada Kufah, Iraq, dan dia ni daripada keturunan Bani keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Meninggal dunia tahun 235 Hijrah. Ni zaman ulama-ulama yang mengumpul hadis semualah. Bukhari dan Muslim pun hidup lebih kurang tu tahun 200 lebih Hijrah. Imam Syafi'i awal sikit. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Abu Hanifah lagi awal. Tahun 150 tu dah meninggal. Jadi itu dia punya ni. Pengumpulan hadis ni, Bukhari, Muslim dan sebagainya, kemudian daripada imam-imam mazhab. Itu yang ada kesan menyebabkan banyak hadis tak sampai kepada mereka. Wallahu a'lam. Satu, tak sampai. Yang kedua, apabila hadis-hadis tu pengumpul hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya belum ada, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama yang sezaman dengan mereka, bila terima hadis, dia kena nilai sendiri. Dia kena study sendiri hadis tu. Mana sanadnya macam mana, perawinya macam mana dan sebagainya. Bila cukup hadis itu dikatakan sahih, baru boleh guna. Tapi masalah penilaian hadis ni, ada setengah ulama kata hadis ni sahih, ada setengah ulama kata tak sahih. Itu biasa berlaku perbezaan pendapat di dalam menentukan hadis. Ada hadis yang Imam Al-Bukhari kata hadis ni sahih, datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kata hadis ni tak sahih. Imam Bukhari kata tak sahih, datang Imam Muslim kata hadis ni sahih. Datang Imam Tirmizi kata hadis ni sahih. Sedangkan Bukhari kata tak sahih. Itu biasa. Berbeza pendapat tu biasa. Jadi bagi ulama yang terkemudian, dia kena tengoklah sebab apa Imam Bukhari kata tak sahih, dan sebab apa imam lain ni pula kata sahih.
Tapi itu bukan kerja kita lah. Kerja para ulama. Kita ni taklid je, ikut je. Apa yang ulama dah buat. Bukan kata saya pun masih ikut. Saya tak pandai nak nilai hadis sendiri. Sekadar baca apa yang telah dinilai oleh ulama-ulama terdahulu. Kadang-kadang mereka ni berbeza pendapat. Bila berbeza pendapat, kita pening. Mana satu nak ikut? Kan? Itu masalah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah salah seorang ulama ilmu hadis juga. Sama macam Tirmizi, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam Ibnu Khuzaimah ni ada yang berpendapat hadis-hadis di dalam kitab Musnad ataupun Sunan Ibnu Khuzaimah ini, Musnad Ibnu Khuzaimah ini lebih baik daripada kitab-kitab hadis seperti Ibnu Majah, Abu Daud dan sebagainya. Katanya, bagi setengah ulama lah mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Walaupun ada sebahagiannya mengatakan Abu Daud, Tirmizi lebih baik. Wallahu a'lam. Ibnu Khuzaimah ialah Abu Abdullah nama dia. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughirah As-Silmi An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Ibnu Khuzaimah ni bermazhab Syafi'i. Berasal daripada Naisabur. Naisabur ni mana? Iran. Belah sana. Syekh Ibnu Hibban yang meninggal pada tahun 311 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 311 Hijrah. Dia ada anak murid. Ibnu Khuzaimah ni ada seorang anak murid nama dia yang juga ulama hadis yang dikenali dengan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Wallahu a'lam. Itu ulama-ulama tu, nama-nama ulama, bukan orang biasa. Ulama-ulama hebat. Dan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ni nama dia Abu Isa. Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi adalah anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga ulama pengasas empat mazhab, daripada empat mazhab. Imam Malik ada, maknanya dia pakailah hadis tu. Hadis mengatakan bangkai binatang dalam laut tu halal. Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tak ada Imam Abu Hanifah. Itu sebab dia lebih kepada hadis yang dua bangkai dan dua darah yang halal. Bagi dia bukan semua binatang dalam laut tu halal. Yang halal hanya ikan. Wallahu a'lam. Hadis yang sama juga, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun. Ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Siapa apa nama yang nota kaki ke bawah tu? Imam Malik. Siapa? Imam Malik ni ialah imam bagi segala imam. Sebab dia boleh kata tok guru pada imam-imam lah. Dia ni imam mazhab yang berada di Madinah. Di Madinah ni ramai para sahabat, ramai tabi'in dan sebagainya. Jadi yang di antara yang menjadi rujukan utama ialah Imam Malik. Seorang alim besar negeri Madinah, iaitu nama dia, gelaran dia ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amru Al-Asbahi, nisbah kepada Zil Asbah daripada raja-raja Yaman, Al-Madani, yang meninggal pada tahun 179. Imam Malik meninggal tahun 179.
Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Syafi'i sempat belajar jadi anak murid kepada Imam Malik ni. Imam Malik ni dia pernah jumpa dengan Imam Abu Hanifah di Madinah. Bila Imam Abu Hanifah datang mengerjakan haji, dia pergi ke Madinah. Imam Abu Hanifah menghadiri majlis ilmu yang dikendalikan oleh Imam Malik. Bila dia masuk dalam tu, dia bertanya soalan kepada Imam Malik. Bila dia tanya soalan tu, soalan ni dia tanya tu, Imam Malik dah tahu dah, ini mesti Abu Hanifah. Dia jumpa dan dia kenal lah. Maknanya Imam Abu Hanifah kalau nak fikirkan lebih senior daripada Imam Malik lah. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150. Imam Syafi'i tak sempat jumpa. Imam Syafi'i ialah seorang yang alim besar Quraisy. Makna keturunan Quraisy Imam Syafi'i, tapi lahir dekat Gaza. Imam Syafi'i lahir dekat Gaza, kat Gaza, Palestin. Umur kecil lagi 7 tahun, dibawa oleh ibunya ke Mekah dan dia belajar di Mekah. Pernah berhijrah ke Madinah, belajar pula di Madinah dengan Imam Malik. Jadi kita tengok sejarah, walaupun dia lahir pada tahun 150 Imam Malik tahun 179 dan meninggal. Mana beza berapa tu? 29 tahun. 29 tahun. Walaupun beza 29 tahun, Imam Syafi'i 29 tahun umur ni dah alim dah. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i mula mengeluarkan fatwa umur 16. Ada yang kata umur 18. Maknanya dah alim dah umur 16-18. Kita umur 16 ambil semayang pun tak tahu lagi. Semayang pun tak tahu mana sunat, mana wajib, mana rukun. Tak tahu. Imam Syafi'i dah boleh jadi qadhi, boleh mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Imam Syafi'i seorang alim besar Quraisy dan membuat pembaharuan agama penggal abad yang kedua. Maknanya pada tahun 1100 lebih hingga 101 hingga 200, Imam Syafi'i di antara yang dikatakan sebagai mujaddid. Mujaddid ni mana orang yang membawa perubahan. Sebenarnya tuan-tuan, berbeza pendapat dalam Islam perkara biasa. Imam Syafi'i kalau tak bolehlah berbeza pendapat, Imam Syafi'i tak bolehlah membangkang tok guru dia. Banyak pandangan-pandangan Imam Malik, tok guru dia ni, yang dia tak setuju. Dia tulis satu buku fatwa-fatwa Imam Malik yang dia tak setuju, dijawab balik. Tapi buku tu dia tak keluarkan. Dia simpan sampai Imam Malik dah meninggal dunia, baru dia keluarkan. Sebab apa? Jaga adab. Berbeza pendapat biasa, tapi kena jaga adab lah. Jangan kita orang lain berbeza pendapat dengan kita asyik nak salahkan dia. Jangan. Tak betul. Dia berpendapat gitu, kita tak nak ikut, tak apa. Tapi kita terima, hormatlah pandangan dia. Bukan berarti kita orang lain pun kena ikut macam kita juga. Tak apa, tak semestinya. Jadi Imam Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Sa'id Al-Khudri ni dia seorang sahabat yang kalau tak silap saya turut serta dalam peperangan Badar. Sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar ni tuan-tuan istimewa. Sebab apa? Nabi doakan supaya mereka masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. 313 orang. Wallahu a'lam. Jadi Imam Abu Sa'id Al-Khudri, di antara orang yang alim juga di kalangan sahabat, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan. Air itu suci dan menyucikan. Sama macam yang tadilah, air laut. Rasulullah kata suci dan menyucikan.
Tapi yang ni dia sama lain pula. La yunajjisuhu syai'. Tidak ada benda yang boleh menyebabkan air itu jadi najis. Tidak ada satu benda pun yang boleh menyebabkan air itu jadi najis. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang ulama campur dengan Imam Ahmad. 4. 3 orang tu maksudnya tiga orang maksudnya Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad kata hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu makna 3 diriwayatkan oleh 3 orang. No, 3 orang maksudnya 3 orang jadi itu di antara hadis yang hadis. Jadi hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa air yang banyak macam air laut ni tidak ada benda yang boleh menajiskan dia. Walaupun ada bangkai, walaupun ada najis, walaupun ada apa, air itu tetap bersih. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga tu, dia kata selagi dia tidak berubah warna, bau dan rasa. Selagi air itu tak berubah warna, tak berubah bau ataupun tak berubah rasa, maka air itu adalah suci. Itu mengikut perbahasan hadis lah. Jadi di situ ada perbahasan ulama tu. Kita tengok pula kita punya air mengikut mazhab Syafi'i, air dalam baldi sikit. Dalam hadis tadi dia ada sebut tak air tu mesti 2 kolah ke atau kurang 2 kolah. Dalam hadis tu tak sebut. Dia kata air secara umum je. Selagi tak berubah warna, tak berubah rasa dan tak berubah bau, maka dia kekal suci, tidak najis. Maknanya walaupun air sikit, air 1 cawan, ataupun 1 baldi, jatuh najis, airnya tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah, maka dia air itu kekal suci. Kalau mengikut hadis tadilah. Tapi itu yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Imam Malik pegang macam tu, Imam Ahmad bin Hanbal pun pegang macam tu. Maknanya air selagi dia tidak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, maka dia suci walaupun ada najis, walaupun dia sikit. Tapi kita pegang pada hadis yang lain pula. Imam Syafi'i pegang pada hadis, kalau air tu kurang daripada 2 kolah, walaupun tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, dia menjadi najis. Bila masuk najis, wallahu a'lam. Nanti kita bincang perbincangan dia, sambung kemudian. Ada lagi perbincangan berkenaan dengan hadis yang ketiga ni, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ataupun kita lewat? Kita tangguh dululah dengan saya. Ditonjol-tonjolkan. Bagi saya tak ada faedah. Tak payahlah nak perbesar-besarkan benda-benda khilaf kan. Berbeza-beza pendapat, nak pilih pendapat mana sila, itu je. Semua muktabar. Tambah-tambah kalau 4 mazhab ni, semua ulama dunia mengiktiraf. Ulama daripada dulu sampai sekarang mengiktiraf semua mazhab, semua 4 ni kan. Jadi mana-mana pandangan daripada 4 mazhab ni, 4 imam, terima je lah. Tak payahlah kita nak, kau nak persalahkan aku nak persalahkan kau, tak ada faedah. Wallahu a'lam. Walaupun dia berbeza daripada apa yang kita pegang, kita kena berlapang dada lah dalam bab ni. Wallahu a'lam. Tak perlulah nak, bagi saya tak perlu nak perbesar-besarkan. Sebab kita sebenarnya kalau ikutkan dalam kaedah usulul fiqh, khuruj minal khilaf mustahabun.
keluar daripada berbeza pendapat itu adalah digalakkan. Mana kalau kita boleh elak daripada berlaku perbezaan pendapat, itu adalah lebih baik. Macam mana? Sebagaimana yang ayat Quran sebut, kalau berbeza-beza pendapat di kalangan para ulama, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Macam mana yang Allah sebut, yang Allah tetapkan, yang Nabi buat dulu macam mana, kembali kepada yang itu, tak berlaku khilaf. Wallahu a'lam. Yang berlaku khilaf ni sebab kita nak merujuk pada pandangan ulama. Ulama ni kata macam ni. Tuan-tuan tanya saya jawab lain. Tanya ustaz lain tanya jawab lain pula, kan? Jadi tak habis. Jadi kita nak pakai pandangan para ulama ni, dia tak akan habis. Jadi masalah boleh tak boleh itu yang nombor 2. Yang lebih penting ikut yang Rasulullah buat. Dulu Rasulullah buat macam mana? Kembali pada yang tu, hilang khilaf. Masalahnya bila kita nak rujuk, yang ni kata boleh, ni kata tak boleh, habis bergaduh itu tak. Saya kata boleh, saya pertahankan hujah saya. Tuan-tuan kata tak boleh, tuan-tuan pertahan hujah tuan-tuan. Bila nak habis? Yalah, kena menghormatilah. Haji punya pandangan tak sama dengan pandangan saya. Haji kata yang dia nak ikut yang tu, kita kena terima. Gitu jelah. Rela untuk tidak sama. Wallahu a'lam. Jangan serang menyerang, rugi ummah. Wallahu a'lam. Jadi kita tangguh dulu setakat tu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa li ashabi wa alina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin.